Oke, selamat malam tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Ada orang tanya saya, kau promote perfume ini, kau pernah kau pakai perfume yang lain ala makcik? Ini banyak perfume saya, saya tunjuk satu, satu, dua, tiga, empat, lima. Ini mahal, hampir 1.000 harga dia. Ini pun mahal, kecil-kecil cili padi. Lepas tu ada lagi, ini lagi, banyak lagi. Tapi dalam banyak-banyak tu, ini paling wangi. Ini paling wangi ya, ini paling wangi. Nafas Kudus Oud. Kenapa saya promote benda ni? Sebab dia murah. Tapi kualiti dia, kualiti kayangan keluaran dari Abu Dhabi. Ini keluaran Abu Dhabi. Orang-orang kayangan di Abu Dhabi beli ini dengan harga kayangan di Abu Dhabi. Tapi bila dia datang Malaysia, harga dia diturunkan. Okey, saya buka sikit lah. Okey, ini dia punya muka dalam dia. Muka dalam dia. Muka dalam dia. Memang nampak eksklusif betul tau. Boleh cabut ni. Memang. Lepas tu bila sembur, saya selalu sembur 1, 2, 3, 4. Cukup. 4 semburan tu, ya ampun, aduh wanginya. Sangat wangi. Satu bilik ni. Bilik saya satu bilik wangi. Wangi betul. Okey. So kenapa saya produk ni saya pilih? Sebab dia murah tapi cukup lama. Boleh bertahan berapa lama? Selagi anda tak cuci baju, selagi itu dia melekat dekat baju kamu. Tidak percaya, cuba beli. Kalau saya tipu, tak payah beli lagi. Anda boleh hentam saya, komen saya. Tapi saya memang klaim benda ni sangat-sangat wangi. Ya, benda ni sangat-sangat wangi, bertahan lama. Ini satu produk ni. Ini memang produk anda kenal. Kalau saya tunjuk dia punya jenama ni memang anda kenal. Ini sangat wangi, bertahan lama. Masalah dia mahal. Masalah dia mahal, bukan semua orang beli. Masalah dia mahal, bukan semua orang mampu beli. Sebab tu saya tidak promote benda ni. Walaupun memang tidak dinafikan benda ni lebih tahan lama daripada ni. Tapi yang ini harga dia hampir RM1.000. Hampir RM1.000 ya. Saya beritahu hampir RM1.000. Benda ni tidak sampai pun RM100. Kualiti dia hampir sama dengan yang RM1.000. Jadi cepat-cepat. Kerana sekarang ada promosi. Dulu saya pernah jalan di kedai. Harga dia hampir RM200. Tapi sekarang ni ada promosi. Tekan ini beg kuning. Tekan beg kuning cepat-cepat. Tekan beg kuning cepat-cepat. Kerana promosi sekarang. Harga dia tidak sampai RM100 pun. Tidak sampai RM100 pun. Memang padu. Okey, so ini saya punya pilihan. Bila mana saya jumpa dengan datuk, datin sebagainya, memang ini pilihan saya. Okey, so tekan beg kuning, beli sekarang. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, misteri tentang siapakah bakal menjadi TYT Sabah baru akhirnya sampai ke kemuncaknya. Sekarang ialah kita hanya menanti, kita hanya menunggu apakah seterusnya pilihan daripada Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Siapakah yang Baginda Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong pilih nanti. Akhirnya Haji G menamatkan misteri itu dengan beliau muncul dan memberikan kenyataan tentang nama-nama calon-calon yang bakal akan menjadi TYT Sabah. Okey, jadi beliau mengakui bahawa ya memang betul, tidak lama lagi beliau akan menyerahkan nama-nama yang bersesuaian, yang difikirkan paling bersesuaian untuk menjadi calon bagi TYT Negeri Sabah.
Dan beliau berkata, biarlah baginda yang di Pertuan Agung yang memilih siapakah yang sesuai untuk menjadi TYT Negeri Sabah. Walaupun begitu, ada 3 nama. Ada 3 nama yang betul-betul menjadi sangat popular sekarang. Disebut-sebut bahawa menjadi TYT Sabah yang baru. Nama yang pertama tidak lain dan tidak bukan ialah Tan Sri Musa Aman. Nah, yang ramai tidak setuju. Ramai setuju, ramai tidak setuju. Tapi akhirnya yang buat keputusan nanti ialah yang di Pertuan Agung. Jadi mainan politiknya di sebalik itu kita tidak tahu. Maksud saya bukan yang agung tu, tapi maksud saya ialah di peringkat parti di Sabah. Terutamanya Ketua Menteri Sabah, Haji Ji. Kedua, nama kedua yang disebut-sebut tidak lain dan tidak bukan yang mungkin bakal membuat satu sejarah baru untuk negeri Sabah, yaitu Pairin Kitingan. Pairin Kitingan. Walaupun begitu, hanya satu saja yang mungkin boleh menjadi menjadi satu asas untuk menilai sama ada Pairin sesuai atau tidak, ialah kerana ada convention yang selalunya TYT ini mesti dari beragama Islam, kerana nanti dia akan jadi wakil kepada yang di Pertuan Agung di negeri Sabah. Okey, jadi seterusnya nombor 3. Nama yang paling terkenal juga yang selalu disebut-sebut adalah Pandikar Amin Mulia. Yang ini saya rasa di antara ketiga-tiga ini, antara yang paling famous adalah Pandikar Amin Mulia lah. Kerana beliau mempunyai pengalaman yang luas. Beliau mempunyai pengalaman yang baik di peringkat negeri dan juga di peringkat federal. Jadi di antara ketiga-tiga mereka, anda rasa, pada pendapat anda, siapakah yang bakal menjadi TYT Sabah? Pada pendapat saya, secara peribadi, saya pikir Pandikar Amin Mulia itulah yang akan menjadi TYT Negeri Sabah yang akan datang. Walaupun begitu, walaupun ramai yang berpendapat, yaitu pendapat yang paling tidak famous ialah Musa Aman, tapi tidak mustahil untuk Musa Aman jadi TYT. Apa pendapat anda? Tinggalkan komen. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia ku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Sekali lagi, kita doakan mereka yang sedang bersusah payah, hidup susah sekarang ini kerana banjir di negeri-negeri yang berkaitan, di tempat-tempat yang berkaitan. Kita doakan semoga semua dalam keadaan yang baik. Kita doakan semoga semua yang terlibat dalam usaha membantu mangsa-mangsa banjir juga dijaga oleh Tuhan. Okey. So, apapun kita punya pegangan agama, pegangan politik, falsafah dan sebagainya, lupakan dulu perbezaan itu. Kita sama-sama doakan mangsa-mangsa banjir ini. Okey. So, mari kita cerita benda baru pula. Mahathir. Ada apa dengan Mahathir ya? Ada apa dengan Mahathir sehingga namanya disebut sekali lagi, sehingga namanya terkeluar sekali lagi, yaitu berkaitan dengan isu usaha untuk membawa Barisan Nasional keluar daripada Kerajaan Perpaduan. Sampai Mahathir menafikan. Dia kata dia tidak tahu tentang usaha itu. Hairannya, kenapa pula Mahathir disebut juga? Kenapa pula Mahathir pun muncul nyamannya juga? Apa kaitan Mahathir dengan kenyataan yang dibuat oleh Zahid Hamidi?
Bukankah Mahathir manusia paling tidak suka tepuk atap? Woi, saya. Hah? Tapi akhirnya berkawan juga dengan manusia yang tepuk atap. Dengan yang dia kata tepuk atap lah, yang dia kata rampas kuasa lah, yang dipecat sendiri, yang dia pecat sendiri daripada bersatu, yang bersatu sendiri pecat Mahathir daripada bersatu. Pecat mau mecat lah. Entah siapa pecat siapa sebenarnya. Mahathir pecat Muhyiddin kah, Muhyiddin pecat Mahathir, kita pun tidak susah mau cakap lah. Susah mau cakap sebab diorang sama-sama bentuk parti ini. Jadi tidak tahu siapa pecat siapa. Tapi akhirnya berkawan pula dalam SG4. Ulah weh. Hebat betul memang. Jadi apa kena mengena Mahathir? Mahathir bilang saya tidak tahu. Dapatlah kalau dia tidak tahu tidak apa. Tapi ada peribahasa bilang apa? Tak akan pokok bergoyang kalau tiada angin bertiup. Tapi sekarang ada banyak walaupun di bawah pokok mengasih goyang tuh. Pokok memang dia bergoyang jugalah. Jadi sebenarnya apa ini sebenarnya terjadi? Ini apa tujuan dikasih keluar cerita begini nih? Apa kepentingan? Apa dapat faedah dengan hanya cerita kononnya BN dipujuk keluar daripada kerajaan Madani, kerajaan perpaduan ni? Apa faedah yang dapat daripada ini? Saya pun tidak paham apa faedah dia. Jadi bagi anda yang champion, yang pandai, yang penganalisis ke apakah, cuba dulu cerita konon. Jadi persoalan utama kita, kenapa Mahathir punya nama pula kena sebut? Apa kena mengena Mahathir dengan usaha ini yang disebut Zahid itu? Sebab kalaupun ada, perlu orang yang betul-betul geliga otaknya lah untuk bagaimana dapat memujuk Zahid, memujuk BN, memujuk semua MP UMNO. Bukan senang tu. Bukan senang. Hanya orang yang cukup berpengalaman je yang boleh. Tapi bukan Mahathir. Sebab Mahathir bilang dia tidak tahu. Bukan Mahathir. Bukan Mahathir. Ingat, bukan Mahathir. Nanti kita tengoklah siapa pula. Adakah hadiah wang pula? Kita tidak pasti pula. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, sekali lagi kita ingin menitipkan doa bagi orang-orang yang berada di Kelantan, di Terengganu atau di mana saja negeri yang sedang kena banjir sekarang ini, sama ada di Semenanjung kah, di negeri Sabah, di Sarawak kah, di mana-mana saja. Kita doakan semoga semua dalam keadaan yang baik. Okey, kita teruskan berita atau ulasan pada malam ini. Misteri, siapa sebenarnya yang jumpa Zaidah Midi? Siapa sebenarnya yang jumpa Zaidah Midi? Siapa dalang sebenarnya? Saya teringat pula. Ini saya sisipkan ini. Saya teringat pula ketika Tok Guru Hadi Awang mengaku dia dalang dalam langkah Sheraton. Dia merupakan dalang utama di dalam langkah Sheraton. Persoalannya sekarang, adakah benda tu boleh menyebabkan ketagihan? Ya, macam memancing kan? Macam memancing. Memancing itu boleh bikin ketagih juga. Adrenalina ketika menarik ikan tu, ketika disambar ikan, waktu jigging ke, waktu bottom ke, waktu dapat ikan tu, dia punya lain macam tu. Jadi mungkinkah kerana ketagihan untuk memujuk, ketagihan untuk menjadi dalang berlaku? Ini soalan nih. Jadi persoalan saya yang mungkin anda boleh komen, mungkinkah dalangnya juga orang yang sama? Mungkinkah dalangnya juga orang yang sama, yaitu Hadi Awang? Pening juga. Tapi benda tu boleh muncul. Benda tu muncul di dalam fikiran kerana Hadi Awang pernah mengaku dia dalang. Jadi
pikirlah, terus terpikirlah, oh, kalau dia pernah jadi dalang, mungkin dia boleh jadi dalang sekali lagi. Mungkin dia boleh jadi dalang sekali lagi. Sebab saya percaya, dalang itu mesti champion. Walaupun mungkin bukan hadiah wang, dan saya pikir pun bukan hadiah wang, tapi dalang itu mesti betul-betul champion. Champion ini maksudnya yang dihormati, yang didengar cakap, yang betul-betul ada aura untuk memujuk, ada aura untuk memujuk. Saya tidak pikir kalau Azmin Ali boleh memujuk. Saya tidak pikir kalau Azmin Ali itu ada aura memujuk kepada Zahid Hamidi. Jadi mungkin bukan Azmin lah, bukan Azmin. Jadi siapa dia? Takkanlah Datuk Guru Tuan Ibrahim Tuan Man. Dia pun tiada gaya untuk memujuk. Tiada gaya untuk memujuk. Last siapa? Samsuri kah? Samsuri saya rasa dia terlalu hebat untuk memujuk. Dia tiada gaya-gaya yang suka main pujuk-pujuk punya. Enggak. Jadi siapa sebenarnya? Kita masih lagi bingung lah siapa. Kalau tiada, jadi ada dua perkara saja. Kalau ada, Muhyiddin yang buyuk lah. Muhyiddin yang buyuk. Sebab Muhyiddin bilang tiada. Tapi kalau tiada, kalau betul-betul tiada, Zahid Hamidi lah main buyuk. Dialah yang membuyuk sebab dia bilang ada. Soalnya sekarang itulah soalan dia senang saja. Mungkinkah dia uang menjadi sekali lagi mastermind? Mungkinkah? Mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak? Tapi secara pribadi bagi saya, kemungkinan itu ada. Kemungkinan saja, janganlah buat terus keputusan. Kemungkinan saja, semua boleh kemungkinan. Mungkin Muhyiddin Yassin sendiri yang jumpa. Mungkin Wan Ahmad Faisal, mungkin Hamzah Zainuddin, mungkin Azmin Ali, mungkin semua mungkin boleh. Tiada masalah siapa mungkin. Cuma saja yang satu-satunya yang pernah mengaku jadi dalang nih adalah hadiah wang. Itu saja. Jadi dia boleh jadi suspek. Begitulah kalau di dalam kartun-kartun, di dalam anime Sherlock Holmes lah, Family Spy lah, itulah siapa jadi suspek. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku. Kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, misteri tentang siapakah bakal menjadi TYT Sabah baru akhirnya sampai ke kemuncaknya. Sekarang ialah kita hanya menanti, kita hanya menunggu apakah seterusnya pilihan daripada Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Siapakah yang Baginda, Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong pilih nanti. Akhirnya Haji G menamatkan misteri itu dengan beliau muncul dan memberikan kenyataan tentang nama-nama calon-calon yang bakal akan menjadi TYT Sabah. Okey, jadi beliau mengakui bahawa ya memang betul, tidak lama lagi beliau akan menyerahkan nama-nama yang bersesuaian, yang difikirkan paling bersesuaian untuk menjadi calon bagi TYT Negeri Sabah. Dan beliau berkata, biarlah Baginda yang di Pertuan Agong yang memilih siapakah yang sesuai untuk menjadi TYT Negeri Sabah. Walaupun begitu, ada 3 nama. Ada 3 nama yang betul-betul menjadi sangat popular sekarang. Disebut-sebut bahawa menjadi TYT Sabah yang baru. Nama yang pertama tidak lain dan tidak bukan ialah Tan Sri Musa Aman. Yang ramai tidak setuju. Ramai setuju, ramai tidak setuju. Tapi akhirnya yang buat keputusan nanti ialah yang di Pertuan Agong. Jadi mainan politiknya di sebalik itu kita tidak tahu.
Maksud saya bukan yang agung tu, tapi maksud saya ialah di peringkat parti di Sabah. So, terutamanya Ketua Menteri Sabah, Haji G. Kedua, nama kedua yang disebut-sebut tidak lain dan tidak bukan yang mungkin bakal membuat satu sejarah baru untuk negeri Sabah, yaitu Pairin Kitingan. Pairin Kitingan. Walaupun begitu, hanya satu saja yang mungkin boleh menjadi menjadi satu asas untuk menilai sama ada Pairin sesuai atau tidak, ialah kerana ada convention yang selalunya TYT ini mesti dari beragama Islam, kerana nanti dia akan jadi wakil kepada Yang di-Pertuan Agong di negeri Sabah. Okey, jadi seterusnya nombor 3. Nama yang paling terkenal juga yang selalu disebut-sebut adalah Pandikar Amin Mulia. Yang ini saya rasa di antara ketiga-tiga ini, antara yang paling famous adalah Pandikar Amin Mulia lah. Kerana beliau mempunyai pengalaman yang luas, beliau mempunyai pengalaman yang baik di peringkat negeri dan juga di peringkat federal. Jadi di antara ketiga-tiga mereka, anda rasa, pada pendapat anda, siapakah yang bakal menjadi TYT Sabah? Pada pendapat saya, secara peribadi, saya pikir Pandikar Amin Mulia itulah yang akan menjadi TYT negeri Sabah yang akan datang. Walaupun begitu, walaupun ramai yang berpendapat, iaitu pendapat yang paling tidak famous ialah Musa Aman, tapi tidak mustahil untuk Musa Aman jadi TYT. Apa pendapat anda? Tinggalkan komen. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye.